RTM terus unggul, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Ahad 27 Februari 2022. Saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Kita ikuti paparan utama malam ini. Lebih 14,000 penduduk terjejas banjir di Kelantan dan Terengganu dipindahkan. Cadangan wujudkan duta endemik COVID-19 diteliti. Hujan lebat berterusan di Kelantan dan Terengganu mengakibatkan jumlah penduduk terjejas banjir meningkat kepada 14,201. Setakat 7 petang tadi, 180 pusat pemindahan sementara PPS beroperasi bagi menempatkan kesemua penduduk terjejas daripada 4,411 keluarga di kedua-dua negeri berkenaan. Di Terengganu, angka penduduk terjejas meningkat kepada 6,798 orang daripada 1,979 keluarga melibatkan 116 PPS yang beroperasi. PPS tersebut merangkumi 8 daerah dengan setiu paling teruk terjejas selain Besut, Kemaman, Hulu Terengganu, Dungun, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan Marang. Sementara itu, di Kelantan, jumlah penduduk terjejas banjir juga meningkat kepada 7,403 orang daripada 2,387 keluarga. Sebanyak 64 PPS dibuka melibatkan 7 jajahan iaitu Kuala Krai, Pasir Mas, Tanah Merah, Jeli, Pasir Putih, Machang dan Kota Baru. Sementara itu, penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan, penguasa kanan Bomba 2 Muhammad Wildan Azhari dilapor berkata, sebanyak 12 operasi pemindahan dan menyelamat penduduk terjejas banjir telah dilaksana pihaknya sejak Jumaat lepas. Baik, setiap kali berlaku banjir, pasti ada video dan berita palsu yang tersebar mengenai air empangan kenyir dilepaskan seperti yang tular di media sosial hari ini. Ketua Polis Terengganu menafikan perkara itu dan meminta penduduk terjejas banjir sentiasa peka dengan arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Untuk laporan penuh, terus saja bersama Siti Jamilah Hanim Jamil di Hulu Terengganu. Ya, penduduk terjejas banjir di Terengganu terus menunjukkan peningkatan dan meskipun daerah Kemaman merekodkan jumlah pemindahan penduduk terjejas banjir paling tinggi, namun situasi luar jangka sebenarnya di Terengganu ini terjadi di daerah Hulu Terengganu. Dan untuk perinciannya saya bawakan Ketua Polis Negeri Datuk Rohaimi Mat Isa. Jadi Datuk, boleh Datuk terangkan keadaan situasi sebenar banjir di Hulu Terengganu, Datuk? Ya, terima kasih pihak RTM. Sememangnya pada tahun ini ataupun kali ini kita dapati bahawa satu situasi yang agak serius di negeri Terengganu ini pada ketika ini adalah di Hulu Terengganu, di mana terdapat 14 jalan utama telah terpaksa ditutup dan terdapat juga beberapa tebing ataupun tanah runtuh yang mengakibatkan jambatan juga tidak dapat dilalui sepenuhnya. Jadi cuma di sini kita ingin menasihatilah orang ramai, terutamanya penduduk setempat yang masih lagi dalam keadaan tidak bersedia untuk berpindah, kerana terdapat tempat-tempat baru, kawasan baru yang sebelum ini tidak pernah dinaiki air ataupun dilanda banjir di Hulu Terengganu ini. Tapi pada hari ini, pada bermula pagi tadi, kita dapati di Jalan Sekayu, kampung-kampung berhampiran semuanya telah dinaiki air dengan arus yang deras. Jadi kita nasihati penduduk setempat, satu lagi, jangan
parking kenderaan mereka yang untuk mereka selamatkan di tepi-tepi jalan. Ini menyukarkan kerja menyelamat dijalankan kerana kita bagi pihak penyelamat kita menggunakan kenderaan-kenderaan besar yang perlu melalui jalan-jalan tersebut. Dan selain pada itu kita juga ingin mengingatkan masyarakat yang lainnya terutamanya di luar kawasan terbabit, jangan sekali-sekali kita viralkan situasi yang tidak benar ataupun kita recycle cerita-cerita tahun sebelumnya ataupun tahun yang kejadian lebih besar di mana pada ketika ini telah terdapat viral mengatakan bahawa empangan Kenyir telah melepaskan air. Itu sama sekali tidak benar. Dan juga satu lagi video yang diviralkan iaitu mengenai pekerja yang tersangkut di stesen TMB di empangan Kenyir. Jadi ingin saya mengesahkan itu adalah benar, iaitu seramai 4 orang telah tersangkut di sana kerana jalan utama ke Kenyir telah putus sepenuhnya. Bagaimanapun tim IPD Hulu Terengganu telah selamat sampai melalui bot untuk operasi menyelamat. Jadi apa yang kita dimaklumkan sebentar tadi, mereka pun telah berjaya sampai ke tempat tersebut untuk misi menyelamat pekerja-pekerja tersebut. Okey Datuk, terima kasih Datuk. Okey, itulah tadi antara sedikit maklumat daripada Ketua Polis Negeri dan semoga kerja-kerja menyelamat penerjas banjir berjalan dengan lancar dan patuhi arahan pihak berkuasa untuk berpindah jika diarahkan. Rakan tugas, kembali pada anda, silakan. Siti Jamilah, terima kasih untuk perkongsian itu. Baik saudara, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA serta Agensi Penyelamat telah dikerah bagi kerja-kerja memindahkan penduduk terjejas banjir di Terengganu dan Kelantan sejak semalam. Perdana Menteri menerusi kenyataan dalam laman Facebooknya memaklumkan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM juga sedang melakukan kerja-kerja menyelamat di lokasi terjejas. Angkatan Tentera Malaysia melalui Brigad Ke-8 Infanteri Malaysia juga telah diatur gerak membantu penduduk terjejas di kedua-dua negeri. Ramai yang terjejas sedang diselamatkan dan dibawa ke tempat yang lebih selamat. Pada masa sama, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga telah mengarahkan NADMA memastikan kit makanan mencukupi di PPS. Selain Kementerian Kesihatan turut membantu dalam memastikan pencegahan penularan COVID-19. Perdana Menteri turut meminta penduduk terjejas banjir mengikuti langkah-langkah keselamatan dan berpindah ke PPS atau tempat yang selamat untuk keselamatan diri dan keluarga. Dalam hantaran di laman Twitter, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein memberitahu ATM telah menggerakkan 3 pasukan bagi membantu penduduk terjejas banjir di Kelantan dan Terengganu. Markas ATM juga memberi perhatian penuh terhadap situasi banjir di Kelantan dan Terengganu ketika ini. Kementerian Pendidikan KPM telah membuka bilik gerakan banjir dan lembaga peperiksaan sedang mengambil tindakan bagi mengurus Pusat Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM yang terjejas di Terengganu dan Kelantan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razli Jidin menerusi hantaran di Facebook. SPM bakal berlangsung dari 2 hingga 29 Mac ini. Pergi pejabat majlis, bayar cukai taksiran rumah yang kita duduk ni. Rumah kita kat hujung jalan tu, lesen sewa premis kedai mak dekat bandar dengan kompaun mak sekali. PBTP dah boleh buat semuanya secara online. Mak masuk je website PBTP, login, pilih apa yang mak nak, mak pun boleh bayar secara pukal. Lepas tu bayar. Dengan PBTP ni, semuanya Jadi mudah dan cepat. Setiap pilihan dilakukan dengan penuh teliti. Setiap tindakan membantu pembinaan ekonomi, menggalas tanggungjawab bersama kita memajukan industri tempatan dan membawa sinar kepada mereka yang memerlukan. Barang baik, barang kita. Ali ingin mengusahakan ladang durian Musang King. Dia telah menanam 100 batang pokok di ladangnya. Kamal, seorang peserta SPBT yang berjaya mengusahakan ladang durian, datang melawat ladang Ali.
Kenapa berbeza pokok durian Musang King ni? Saya rasa awak sudah kena tipu. Mari saya terangkan ciri-ciri Musang King. Musang King mempunyai daun yang tirus dan tepi daun berpintal. Kawasan bawah buah berduri halus yang luas dan berbentuk tapak Sulaiman. Isinya pula berwarna kuning dan tebal. Sebagai pengusaha, kita hendaklah memastikan anak pokok yang dibeli adalah disahkan oleh Jabatan Pertanian. Elak dari penipuan. Belilah bahan tanaman yang tulen dan berkualiti. Maklumat lanjut, sila hubungi Seksyen Pengesahan Bahan Tanaman, Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman, Jabatan Pertanian Putrajaya. Semuanya bermula dengan saya. Tua atau muda, sampah mesti dibuang ke dalam tong sampah. Nilai-nilai murni ini mendorong kita untuk lebih bertanggungjawab. Semuanya itu bermula dengan saya. Jika terasuh dengan keprihatinan, semua ini dapat ditangkis dengan tindakan. Dan semua itu bermula dengan saya. #bermula dengan saya. Buanglah sampah ke dalam tong sampah. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dijadual merasmikan pembukaan mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-14 esok. Antara tumpuan persidangan termasuk pindaan rang undang-undang RUU anti-lompat parti serta had tempoh perkhidmatan Perdana Menteri kepada 10 tahun yang dijangka dibentangkan buat kali pertama. Laporan Muhammad Ashraf Ishak. Kerajaan sebelum ini telah bersetuju untuk membentang dan memutamatkan rang undang-undang RUU anti-lompat parti pada sidang Dewan Rakyat kali ini. Ia bertepatan dengan hasrat kerajaan dan pihak pembangkang bagi memperkukuhkan lagi sistem demokrasi di negara ini. Namun persoalannya, sejauh manakah ia boleh diterima dan mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat untuk diluluskan? Penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan pembentangan RUU itu akan mendapat sokongan padu pihak kerajaan dan Pakatan Harapan PH yang telah menandatangani Memorandum Persefahaman MOU Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik sebelum ini. Bagaimanapun, blok ketiga yang tidak terlibat dengan MOU berkenaan perlu diyakinkan agar undang-undang itu dapat diluluskan tanpa sebarang halangan. Jadi akta itu penting, tetapi waktu yang sama saya percaya pindaan perlembagaan juga harus dilakukan tentang kebebasan berorganisasi dan sebagainya. Itu banyak dipersoalkan oleh blok ketiga dan mungkin itu juga memerlukan perdebatan yang rasional dan praktikal. Sesi Dewan Rakyat kali ini juga diharap dapat digunakan sebaiknya untuk membincangkan masalah rakyat yang kebanyakan masih terkesan dengan penularan pandemik COVID-19 dan peningkatan kos sara hidup. Setiap wakil rakyat mempunyai tanggungjawab untuk membawa isu rakyat. Yang penting adalah ia tidak boleh dibincangkan secara emosional tetapi secara rasional. Dipapar bagaimana mereka sebenarnya mengutamakan soal rakyat yang sedang bergelut dengan kehidupan mereka. Kesemua isu tidak boleh dipolitikkan. Walaupun akan ada pihak yang mencari ruang untuk mempolitikkan isu-isu tersebut untuk meraih sokongan. Lebih penting, setiap ahli Dewan Rakyat perlu mengetepikan perbezaan masing-masing dan bersama-sama dalam satu tujuan untuk menyelesaikan semua isu berkaitan rakyat agar institusi Parlimen terus diyakini. Laporan Muhammad Ashraf Ishak, Berita RTM. Dalam menuju fasa endemik, kerajaan sedang meneliti untuk mewujudkan duta endemik COVID-19. Pasukan itu merupakan inisiatif komprehensif yang dianggotai pelbagai pihak termasuk ahli-ahli komuniti keluarga Malaysia di seluruh negara. Langkah ini bagi memastikan SOP cegah COVID-19 dalam kalangan masyarakat dipatuhi bersesuaian dengan suasana fasa endemik nanti. Syarikat-syarikat penerbangan
kerana mereka dealing dengan orang yang berjalan keluar masuk dalam negara ataupun orang yang travel. Mereka perlu proaktif memperingatkan penumpang, pelancong, travelers tentang apa yang harus dilakukan sesuai dengan situasi endemik. Kita juga mendapat pengesyuran supaya kaki tangan pos Malaysia yang mana mereka berjalan ke kampung-kampung menghantar surat, buat delivery courier dan delivery mail. Mereka juga boleh menjadi anggota-anggota ambassador endemik. Inisiatif bagi mewujudkan duta endemik akan dibincangkan secara terperinci pada mesyuarat Menteri Kuartet COVID-19 minggu depan. 70% pemberian dos penggalak telah dicapai di Johor. Peratusan tinggi itu diyakini mampu memberi perlindungan kepada pengundi pilihan raya umum Dewan Negeri Johor. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, ia merupakan sasaran yang ditetapkan kementerian menjelang hari pengundian 12 Mac nanti. Ini memberi perlindungan yang baik kepada pengundi-pengundi, terutamanya kepada warga MAS dan juga mereka yang mempunyai beberapa masalah kesihatan, supaya mereka terlindung daripada virus ini. Lebih-lebih lagi dengan kegiatan kempen yang sedang berlangsung. Jelas beliau, walaupun kes meningkat tetapi kesannya tidak serius seperti beberapa bulan lalu. Khairi menyatakannya ketika meninjau pusat penilaian COVID-19 Klinik Kesihatan Simpang Renggam. Sementara itu, vaksinasi kepada kanak-kanak di Johor juga telah mencapai 25% atau lebih 103,000 kanak-kanak. Kadar itu melebihi peratusan di peringkat nasional iaitu 23%. Dalam pada itu, majikan yang menolak tangkap layar sijil digital pengasingan atau discharge pesakit daripada isolasi COVID-19 akan diambil tindakan. Tindakan majikan itu menyebabkan pekerja terpaksa hadir ke Pusat Penilaian COVID-19 CAC bagi mendapatkan notis bertulis hingga menambah beban tugas kaki tangan. Masih ramai yang datang CAC sebab dia nak dapat notis secara bertulis. Sebab majikan kata dia tak terima screenshot. Jadi saya minta semua majikan peka terhadap perkara ini dan menerima sijil digital HSO dan RO, release order. Sama ada notis untuk asing ataupun notis boleh keluar. Guna screenshot yang ada dalam MySejahtera. Itu cukup. Majikan tak terima, buat aduan pada saya. Saya akan cari majikan. Laporan CAC Kebangsaan mendapati 30 hingga 50% kes individu hadir ke CAC bukan untuk penilaian kes kesihatan yang merosot. Sebaliknya, bagi mendapatkan notis bertulis discharge daripada isolasi di rumah. Bagi memastikan semua yang terlibat PRU Dewan Negeri Johor mematuhi SOP, Jabatan Kesihatan Negeri Johor akan menugaskan 248 anggota penguatkuasanya. Kerjasama turut dijalankan bersama PDRM selain bantuan pasukan penguatkuasa dari Perak dan Terengganu. Ketua Penolong Pengarah Kanan Cawangan Perkembangan Kesihatan Awam, Dr. Syamsul Ma'ali berkata, fokus pemantauan adalah di lokasi ceramah dan bilik gerakan parti. Bilik gerakan khas juga dibuka di peringkat negeri dan daerah bagi menyelaras serta memantau aktiviti kempen. Kumpulan pertama, kita telah menggerakkan seramai 2,392 anggota kesihatan yang akan bertugas di bilik di kemah bergejala sepanjang tempoh ini, maknanya pada hari penamaan, di hari pengundian awal nanti 8 bulan, di hari pengundian pada 12 Mac dan pada pengiraan rasmi undilah. Penguatkuasaan SOP adalah berdasarkan Akta 342 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Beliau juga mengingatkan semua calon dan parti terlibat di dalam PRU Dewan Negeri Johor untuk memastikan penganjuran ceramah mematuhi SOP, khususnya jumlah kehadiran tetamu. Peningkatan jumlah calon wanita Barisan Nasional bertanding PRU Dewan Negeri Johor membuktikan peranan wanita terus diperkasa.
Pemilihan ini membuka peluang kepada wanita bersama-sama memberi sumbangan kepada pembangunan Johor sebagai kumpulan pembuat keputusan dan dasar sekiranya diberi mandat. Zaman telah berubah, malah wanita juga ada kualiti pendidikan. Bukan setakat itu saja, mereka juga telah terbukti wanita boleh memberi perkhidmatan yang baik kepada masyarakat. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Luar Bandar berkata demikian ketika mengadakan lawatan kerja ke Uni KL MITEC di Masai. Institusi ini menawarkan kursus kejuruteraan dengan lebih 45% pelajarnya terdiri daripada anak jati Johor. Kempen PRU Dewan Negeri Johor ke-15 pada hari kedua dilihat berjalan lancar dengan pematuhan SOP ditetapkan. Masing-masing calon bertanding mula aktif berkempen secara bersemuka atau dalam talian. Kempen di kerusi N27 layang-layang, walaupun SOP-nya ketat dikenakan, namun ia tidak membataskan calon bertanding untuk menyampaikan manifesto masing-masing. Kaedah yang pelbagai merupakan elemen penting dalam berkempen. Rata-rata penduduk sekitar juga merasakan program lebih santai dapat mendekatkan diri bersama calon bertanding namun masih mengikut SOP ditetapkan. Di Dewan Negeri Bukit Kepong, bagi calon PN Dato' Dr. Sahrudin Jamal, pihaknya giat melakukan pendekatan secara kreatif bagi menyantuni penduduk di sekitar Bukit Kepong. Saya prefer ke semua cara, baik dalam talian maupun tatap muka. Yang penting ialah rajin usaha. Saya punya media sosial, TikTok pun aktif, lepas tu Facebook pun aktif, di mana setiap program saya akan saya masukkan di Facebook. Sementara itu, kempen di N21 Parit Yani berjalan lancar dan tenang. Calon melaksanakan kempen mengikut SOP selain tiada insiden tidak diingini berlaku. Anggota polis juga dilihat turut mengawal situasi untuk memastikan keselamatan terpelihara sepanjang tempoh kempen berlangsung. Pastinya, platform media sosial terus menjadi pilihan setiap parti ketika berkempen, memperkenalkan setiap calon dan mesej bagi memancing undi. Selaras pematuhan SOP, kempen menerusi media sosial dilihat lebih selamat, selesa dan mudah mendekati pengundi. BN memuat naik senarai 56 calon beserta gambar di Facebook rasminya. Turut dimuat naik aktiviti kempen calon-calon yang bermula sejak awal pagi hingga 7 malam tadi. Tidak ketinggalan, PN yang memperkenalkan calon termasuk memuat naik pelbagai video untuk meraih undi. PAS seiring parti lain memperkenalkan calon menerusi media sosial bagi meraih sokongan. Malaysia berjaya menarik potensi pelaburan bernilai RM455 juta menerusi penganjuran Minggu Pertanian Lestari pada Expo 2020 Dubai. Potensi nilai pelaburan itu melebihi sasaran awal Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI iaitu RM350 juta. Ikuti rangkuman yang disediakan Azamuddin Husin. Ya Habibi, Assalamualaikum. Selamat datang ke Dubai. Expo 2020 Dubai membuka peluang cukup tepat untuk negara kembali mengukuhkan ekonomi selepas dilanda pandemik COVID-19. Bukan satu tempoh yang singkat, hampir 2 tahun ekonomi terencang di wabak ini. Pepatah Arab ada menyebut, al-waktu kasaif in lam taqtahu qata akal. Masa itu ibarat pedang, kalau anda tidak memotongnya, ia akan memotong anda. Kalau ditanya, bila masa sesuai untuk tarik pelabur? Inilah masanya. Disebabkan itulah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan mengedepankan platform Expo Dunia ini untuk kembali mencekam pasaran global. Dibuktikan menerusi Minggu Pertanian Lestari yang telah pun mencapai sasaran nilai pelaburan bernilai RM350 juta. Jom kita ikuti apa kata Ketua Setiausaha Kementerian MAFI. Yang mana apa yang kita sasarkan semua telah melampaui sasarannya. Seperti macam potential trade dengan investment, apa yang kita sasarkan adalah sebanyak 350 juta, tetapi alhamdulillah
kita telah berjaya lah ya melangkaui sasaran iaitu sebanyak 455 juta ya. Yang mana sebanyak lebih kurang 12 MOU telah ditandatangani yang melibatkan technical cooperation, investment dan juga business facilitation ya, dan tidak juga tertinggal ya R&D, research and development dengan pelbagai agensi di sinilah dan juga Abu Dhabi. Baik, sebagai antara petugas media yang menyaksikan sendiri kejayaan MAFI dan agensi di bawah kendaliannya, saya turut gembira dan bangga kerana ini memacu peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK. Tetapi persoalannya, adakah usaha memadankan syarikat tempatan ini dan juga pelabur luar terhenti di Dubai sahaja? Ini respons kementerian. Yang mana apa yang kita sasarkan semua telah melampaui sasarannya. Seperti macam potential trade dengan investment, apa yang kita sasarkan adalah sebanyak 350 juta, tetapi alhamdulillah kita telah berjaya lah ya melangkaui sasaran iaitu sebanyak 455 juta ya. Yang mana sebanyak lebih kurang 12 MOU telah ditandatangani yang melibatkan technical cooperation, investment dan juga business facilitation ya, dan tidak juga tertinggal ya R&D, research and development dengan pelbagai agensi di sinilah dan juga Abu Dhabi. Baik saudara, dengan itu berakhirlah Minggu Pertanian Lestari yang menutup tirainya dengan cukup sempurna. Nilai pelaburan melebihi sasaran. Azamudin Husin, Dubai, Berita RTM. Pameran dan jualan produk komuniti kraft antara aktiviti menarik sepanjang Hari Kraft Kebangsaan HKK 2022 yang sedang berlangsung di Kompleks Kraft Kuala Lumpur sehingga 7 Mac ini. Ia memaparkan pelbagai produk kraft unik dan yang membawa imej dan identiti 84 komuniti seluruh negara. Aktiviti pameran dan jualan tersebut merupakan hasil pelaksanaan program pembangunan kemahiran komuniti melalui inisiatif Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana. Ini adalah bukti kejayaan kraftangan Malaysia dalam melatih komuniti setempat sebagai usaha memperkasa sosioekonomi mereka dan membantu komuniti untuk menjana semula ekonomi yang telah terjejas akibat pandemik COVID-19. Selain itu, pelbagai aktiviti menarik turut dianjurkan bersesuaian dengan semua peringkat umur. Antaranya ialah aktiviti jualan kraft, padanan perniagaan, aktiviti pameran seperti Pavilion My Craft Shop, pameran Ratu Kain Seni Kraft Songket. Pameran yang istimewa juga adalah merupakan pameran koleksi pakaian Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, pameran seni kraft anyaman, pameran tokoh kraft negara dan Institut Kraft Negara, pameran produk baru HKK, pameran komuniti kraft dan juga pameran tokoh dan diorama teknik pembuatan kraft tradisional. HKK ke-19 dengan tema Kraft Mewarnai Keluarga Malaysia menyasarkan 30,000 pengunjung sepanjang 13 hari acara itu berlangsung. Saya percaya keluarga Malaysia amat menghargai dan mengguna pakai produk kraft tempatan dalam segenap aspek kehidupan kerana ia merupakan warisan yang patut dipelihara dan dihargai sampai bila-bila oleh kita semua. Saya menjemput seluruh keluarga Malaysia untuk datang berkunjung ke Kompleks Kraft Kuala Lumpur bagi memeriahkan sambutan Hari Kraft Kebangsaan 2022. Abadikan kenangan terindah bersama keluarga di HKK 2022. Malam penutup Citra Warna Keluarga Malaysia bakal mencipta Malaysia Book of Records menerusi persembahan muzik Sape oleh 250 pemain iaitu penglibatan paling ramai malam ini. Untuk perkembangan semasa, langsung bersama Firdaus Arashi Idris di tebingan Sungai Kuching.
Firdaus, silakan. Terima kasih Faiz dan Hazel di Angkasa Puteri. Sekarang berita langsung dari tebingan Sungai Sarawak untuk pelancaran untuk program Sapit Keluarga Malaysia yang akan dilancarkan sebentar lagi. Dan buat masa ini pemain Sapit telah pun mengambil tempat masing-masing di atas jambatan Dalohana, di mana kita akan memulakan konsert sebentar lagi. Bagi merungkai Malaysia Book of Record pada petang ini, kita terus bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, iaitu Tuan Haji Mesran Muhammad Yusof, yang diiringi oleh Pengarah JKKM Sarawak Nur Sila Nur Sulaiman. Assalamualaikum. Ya. Saya kurang dengar tadi. Boleh kongsikan tentang pengisian petang ni? Baik, terima kasih kerana beri kita peluang untuk menjelaskan. Konsert Sapit pada malam ini adalah merupakan sebahagian dari program yang ada di dalam Cinawana Keluarga Malaysia. Dan pada malam ini konsert Sapit adalah merupakan program yang terakhir yang telah bermula daripada 24 hingga 27 bulan. Dan malam ini kita berusaha untuk memecahkan rekod permainan Sapit teramai yang kali terakhir kita dibuat di Miri pada tahun 2014 seramai 207 orang. Jadi pada malam ini insya-Allah kalau saudara tengok di atas jambatan tu ada 187 orang dan di belakang kita ni, belakang saya ni, atas kapal tu ada lebih kurang dalam 70 orang. Jadi pada malam ini kita berusaha untuk memecahkan rekod tersebut dengan permainan Sapit seramai 257 orang setelah 8 tahun dia yang rekod yang sebelum ini. Saya dipahamkan pemain Sapit ini bukan saja bermain Sapit tapi turut mengiringi lagu-lagu yang akan dibawakan oleh artis. Baik, pada malam ini kita mencuba untuk memecahkan rekod tersebut dalam tempoh 5 minit pertama ni sebelum kita adakan persembahan khusus mengenai konsert Sapit. Dan pada malam ini konsert Sapit ini kita akan bersama-sama dengan penyanyi-penyanyi yang popular juga seperti Datuk Jamal Abdillah, dan juga kita ada juga penyanyi seperti Bob Yusof. Kita ada juga penyanyi yang didatangkan khas dari Sarawak. Ya, jadi kita mengharapkan konsert ini memberi satu impak besar kepada bukan saja kepada negara kita, juga khususnya kepada negeri Sarawak sendiri. Ya. Terima kasih. Baik, itu saya yang dapat kongsikan dari tebingan Sungai Kuching untuk Sapit Keluarga Malaysia. Untuk itu kembali bersama Hazel dan Faiz yang akan silakan. Firdaus, terima kasih untuk perkongsian dari tebingan Sungai Kuching. Baik, seterusnya untuk pengemas sukan malam ini kita akan bersama dengan Syairul Islam. Syairul, teruskan. Baik, terima kasih. Piala Sumbangsih pujuk hati Benjamin Mora. Sri Kandi Negara gegar Singapura. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama dengan saya Syarul Islam dalam edisi sukan malam ini. Kejayaan menjulang Piala Sumbangsih buat kali kelima berturut-turut nampaknya telah mengubah hasrat Ketua Jurulatih Johor Darul Takzim JDT Benjamin Mora untuk terus kekal bersama juara Liga Super 8 kali itu. Menurut Mora, pencapaian bersejarah yang dilakar ketika kemenangan 3-0 ke atas Kuala Lumpur KL City FC di Stadium Sultan Ibrahim semalam sudah cukup menjadi sebab untuk dia meneruskan tugas dengan skuad Harimau Selatan itu selagi khidmatnya diperlukan. Semasa sidang media pra-perlawanan Jumaat lepas, Mora berkata beliau akan mengikut jejak langkah pemilik JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, untuk bersara daripada arena bola sepak sekiranya mereka tewas kepada KL City. No, I extend my contract again. No. Of course, my happiness, my joy is to coach this team. I am very passionate about giving my best. I knew and I had a lot of faith in the boys and a lot of faith in the club that we have the elements to win. So no, I'm not resigning, of course. I think TMJ is not resigning. So we're going to be bothering for a long time, maybe. Pada aksi tersebut, jaringan perancang tengah Muhammad Nazmi Faiz Mansur, penyerang import baharu Fernando Forestieri serta pemain gantian Muhammad Afiq Fazail sudah cukup melengkapkan malam gemilang JDT menjulang Piala Sumbangsih buat kali ke-7 dalam 8 musim. Bagi musim ini pula, JDT akan turun dengan misi memburu gelaran Liga Super kali ke-9 berturut-turut dan akan memulakan kempen menentang Penang FC di Stadium Sultan Ibrahim 4 Mac ini.
Sementara itu, pengendali KL City FC Boyan Khodak mengakui pasukannya gagal menampilkan aksi yang diharapkan dan tewas kepada JDT yang bermain dengan lebih baik. Menurutnya, pemain KL City bergelut mencari rentak permainan di babak pertama sekaligus memberi ruang JDT menghukum mereka dengan 2 gol. Second half was much better. First half was 2 cheap goals, I forgot. And then second half, when we have chance to come back, first 5 minutes we have 2 chances. Then Paulo had his header, and this instead to be 2-1. And that suddenly will happen, completely game will change. We conceded third goal from counter-attack. So after this match was finished basically. Khodak sebelum ini berjaya membawa KL City menjuarai Piala Malaysia dengan menewaskan JDT pada musim lalu sekaligus menamatkan kemarau kejayaan skuad The City Boys. Beralih ke saingan Liga Premier Futsal Malaysia MPFL 2022. Hari ketiga sekit ke-7, kejohanan menyaksikan Selangor TOT United menang selesa ke atas Perak 6-2 di Kompleks Sukan Panasonic Shah Alam hari ini. Selangor TOT yang turun dalam misi mencabar kedudukan terbaik musim ini berjaya membuka jaringan seawal minit ke-9 menerusi Wan Abdul Razik Wan Zulhasmi sebelum Muhammad Taufik Abdul Wahab menambah jaringan selang 2 minit kemudian. Namun Perak bangkit melawan dengan merapatkan jurang hasil jaringan Syawal Abdullah pada minit ke-12. Kebangkitan skuad Perak itu tidak kekal lama apabila Selangor TOT United kembali selesa menerusi 2 gol Ali Imran Hassan dan 1 gol Muhammad Nur Ashraf Muhammad Azli. Perak pula enggan berputus asa dengan menambah gol kedua mereka pada minit ke-27 melalui Muhammad Khairi Abadi Azman. Bagaimanapun, Mulki Mukri Faisal melengkapkan malam gemilang Selangor TOT menerusi gol ke-6 pada minit ke-28. Kemenangan besar ini membantu Selangor TOT berada di kedudukan ke-4 Liga dengan 20 mata. Baik, ini pula berita gembira buat arena silat tanah air. Silat wanita negara Nur Syafiqah Hamzah menghadiahkan pingat emas pertama buat Malaysia pada kejuaraan Pencak Silat Asia Tenggara 2022 yang berlangsung di Singapura hari ini. Syafiqah yang meraih gangsa pada kejohanan Pencak Silat Asia 2019 menewaskan wakil tuan rumah Siti Nazurah Mat Yusof dalam kategori jurus tunggal puteri dengan mata kemenangan 9.930 berbanding 9.895 diperoleh lawannya. Menurut Syafiqah, kejayaan itu akan menjadi pembakar semangat untuknya terus berusaha lebih gigih terutama memburu kilauan pingat di Sukan Si Vietnam pada Mei nanti. Game ni adalah satu permulaan. Setelah lama kita macam tak ada game kan. Ini satu permulaan bagi saya. Untuk menang kalah sebenarnya belakang kira. Tapi saya fikir untuk puaskan hati saya. Sebab lama kita tak keluar game. So untuk puaskan hati saya, hati coach saya, untuk puaskan hati dia. Dan untuk buat yang terbaik. Alhamdulillah saya dapat. So untuk target saya punya SEA Games nanti, insyaAllah saya bagi medal untuk. Sementara itu, seorang lagi pesilat wanita negara, Nur Farah Mazlan, berjaya memastikan slot ke pentas final kategori Puteri A selepas menundukkan pencabar dari Vietnam, Vang Hong Puong dengan keputusan 59-39. Farah dijadual bertemu Nadrah Sarin dari Singapura dalam penentuan pingat emas esok. Sukan Olimpik musim sejuk 2022 Beijing yang berakhir pada 20 Februari lalu menjadi isyarat buat Persatuan Sukan Luncur Ais Malaysia (ISAM) untuk melakukan sesuatu bagi meningkatkan mutu sukan berkenaan. Dengan tamasya edisi 4 tahun lagi di Milano Cortina, Itali, bakal menjadi penampilan ketiga Malaysia, ISAM mula mengorak langkah untuk mengubah imej negara sebagai antara pencabar pingat dan bukan lagi sekadar penumpang sahaja. Kita ikuti laporan disediakan Muhammad Zamri Suharani. Malaysia. Pada penyertaan edisi 2022 di Beijing baru-baru ini, Malaysia menghantar 2 wakil iaitu Jeffrey Webb dan Arwin Idami Salihuddin. Walaupun gagal menyumbang sebarang pingat, penampilan 2 atlet negara ini harus dipuji atas usaha mereka melayakkan diri ke tamasya berkenaan secara merit. Bagi memastikan Malaysia terus memberi saingan pada tamasya tersebut, pada masa depan, ISAM telah merangka pelan induk 4 tahun dalam misi menjadi antara negara pencabar pada edisi 2026 di Itali.
Badan Sukan Luncur AIS negara itu menjelaskan perancangan menjalin kerjasama dengan pasukan-pasukan dari negara Skandinavian dan Nordik mempertingkatkan mutu pasukan, terutamanya dalam acara speed skating dan figure skating. So apa yang kita akan lakukan sekarang yang telah dirancang dan telah berbincang dengan pihak-pihak di Netherlands dan juga di Denmark, mereka akan membantu menggunakan platform latihan daripada Eropah yang berdasarkan sains sukan, yang mana kita telah juga mendapat persetujuan daripada ISN kita yang akan membantu. Jelas Fazli, antara atlet-atlet yang bakal terlibat dalam pelan induk ini adalah termasuk pemenang pingat Sukan SEA 2017 dan 2019, Arif Rashidan, Amir Aiman dan Adam Azhar. Atlet-atlet ini akan diletakkan di bawah kendalian Akademi Kebangsaan ISEM yang menggunakan pendekatan Ice Meet Science atau sains sukan daripada Institut Sukan Negara ISN. Yang mana atlet-atlet sekarang akan terus diletakkan di bawah Akademi Kebangsaan, di mana kita ada petugas sepenuh masa dari segi kecergasan mereka, endurance mereka, yang mana kita akan ambil atlet-atlet atau bekas-bekas atlet daripada sukan-sukan olahraga dan sebagainya untuk bekerja sepenuh masa dengan kita. Dalam termasa Sukan Olimpik, kita perlu menanti sehingga 30 tahun sebelum sebutir pingat berjaya diperoleh. Namun, dengan perkembangan aplikasi sains sukan pada hari ini, adakah tempoh masa berkenaan boleh dipendekkan jika melihat kepada penyertaan negara di Sukan Olimpik musim sejuk? Sama-sama kita nantikan 4 tahun lagi. Muhammad Zahbir Suarani, Berita RTM. Dari paparan itu mengakhiri edisi Sukan 27 Februari 2022. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Kali ini dimulakan dengan kejayaan penyanyi Kai Bahar yang muncul sebagai sensasi pop Malaysia. Kai mengekalkan kemenangan selama 2 tahun dalam 2 kategori Jukes Top Music Awards Year End 2021, iaitu kategori Top 5 Hit Local dan Top 5 Artis Local. Tahniah Kai. Okey, untuk menang ni semuanya undian daripada peminat. Saya nak kata jangka tak jangka tu kadang-kadang benda tu surprise tau. Saya pun tak boleh nak cakap saya boleh menang ke tak boleh menang kan. Sebab dia orang yang undi. Jadi pun thank you lah. Penyanyi tajul yang menang 2 anugerah Jukes Top Music Awards Malaysia Year End 2021 menerusi kategori Top 5 Hit Local dan Top 3 Karaoke Trending Hits tidak menduga kemenangannya. Alhamdulillah, saya sangat happy, seronok, suka, semua ada. Dan pada masa yang sama saya sedih juga sebab yelah lagu ni bukan lagu officially saya punya kan, so abang saya punya. So benda ni sikit sebanyak dapat ingatkan dekat dia jugalah. Zabronzo, Tebi, Angel, Shasha. Akhirnya apa yang diimpikan kalian untuk mengadakan mini showcase tercapai. Selain mini showcase, mereka berjaya menduduki tangga pertama menerusi lagu baharu Bad dalam trending pertama di YouTube 24 jam selepas tayangan perdana 11 Februari lalu. Showcase ialah definitely the practicing to get everything tight dengan because what we have short time juga and we were told that to buat showcase juga, so we just practicing hard untuk showcase to make this showcase happen. Kemunculan kumpulan Floor ATA hampir 6 tahun lalu diterima ramai. Setiap single baru berunsurkan nasihat pasti menjadi sindiran termasuk kanak-kanak. Malah rezeki buat Ayi, Acoy, Falik, Eric Fuzi dan Akram semakin melimpah ruah. Kabarnya bulan depan nak buat konsert. Untunglah. Malam tu kami akan dendangkan dalam berapa lagu baru? Dua lagu baru. Special. Mungkin tak release lagi time tu. So bagi saya, bila diorang menonton konsert ni dengan harga yang macam ni sangat-sangat berbaloi lah. Dengan arrangement yang berbeza, persembahan. Lepas tu kita akan buat gimmick sikit.
Siapa sangka ketika lagu ini dikeluarkan lebih 2 dekad lalu ia tidak mendapat sambutan, namun kini menghantui penggemar muzik rock jiwa. Lagu berjudul Mekar di Jiwa nyanyian kumpulan X-Ray bersama vokalisnya Allahyarham Ujang kini tular malah mendapat jutaan tontonan di media sosial. Bijak mengambil peluang, kumpulan X-Ray yang dianggotai 2 anggota baharu bakal tampil dengan sebuah single baharu tahun ini. Sebenarnya memang tak jangka langsung. Sebab waktu zaman X-Ray keluar album dulu tahun 1997, lagu yang popular ialah Sungguh Tak Kusangka. Waktu tu Mekar di Jiwa ni memang langsung tak boleh katakan memang tak diberi perhatian pun. Tapi mungkin rezeki Allah Ta'ala lah kan. Memang kuasa viral lah orang cakap kan. Saya selaku vokalis baru yang menggantikan arwah Ujang dulu, saya akan membuat sesuatu orang kata yang lagi terbaik lah. Menyedari ada wanita terasa hati apabila mengetahui dirinya sedang menjalani rawatan kesuburan IVF, penyanyi Misha Omar memohon maaf khususnya kepada wanita yang sedang berusaha mendapatkan zuriat sama seperti dirinya. Dia tidak menyangka perkongsian melalui platform Instagram miliknya dengan tanda pagar menjejak Khadijah itu akan menyinggung banyak pihak. Kak Mish dulu share secara terang-terang. Ada juga ibu-ibu yang macam wanita-wanita yang struggle kan, pun macam terasa hati. Kak Mish faham dalam pencarian zuriat ni semua orang akan berasa sensitif. Tapi Kak Mish ingat macam nak create this awareness and what not. Sebab dalam usia Kak Mish macam ni pun Kak Mish masih lagi giat berusaha dan selebihnya kita tawakal. Mempunyai kelas tersendiri, mana-mana penyanyi pasti mengimpikan untuk mempunyai naskah duet bersama Dayang Nur Faiza. Tahun lalu duet bersama Zain Nakal, terbaru Dayang muncul dengan single duet berjudul Debu bersama bakat yang juga bukan calang-calang Amir Masdi. Kerana proses dia dan seronok bila bekerja sama, dan at the same time dia macam untuk, macam dia cakap tadi, untuk proses dan sendiri, proses pembelajaran bagi Dayang. Bagi saya tak adalah macam it's nothing about popularity ataupun menumpang ke apa ke, tak ada. Bagi saya, bila saya dapat tahu Dayang Nur Faiza sudi berduet dengan saya rasa macam wow, another big talent yang saya dapat bekerjasama. Bijak masing-masing memilih. Kiranya situasi menang-menang lah ya. Okey, baiklah, perkongsian single debut itu tadi mengakhiri Bidiva malam ini. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Caca Yatin. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Bye. Bukan sekadar penyanyi, beliaulah penghibur rakyat, inspirasi seni negara. Siapa lagi kalau bukan penghibur nombor 1 Asia, Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Meski sudah 3 dekad meninggalkan kita, juara bintang RTM 1976 itu kekal dikenang dan dijulang sebagai antara tokoh seni terulung pernah lahir di tanah air. Fabian William mengimbas kembali kegemilangan Allahyarham yang inspirasi yang beliau tinggalkan kepada negara. Gelaran penghibur nombor 1 Asia bukan sekadar gelaran yang diberi peminat setia yang mengagumi penghibur luar biasa ini. Datuk Sudirman meraihnya di Royal Albert Hall yang gemilang di Kota London pada 1989 di pentas ASEAN Popular Music Award mengatasi superstar Asia lain termasuk Leslie Cheung dan Anita Sarawak. Sebelum itu, konsert di Jalan Chowkit pada 14 April 1986 turut menjadi kemuncak keunggulan seorang Datuk Sudirman yang sehingga kini memegang rekod sebagai konsert terbesar negara yang ditonton melebihi 100,000 peminat. Unik, berdisiplin, berprinsip dan kuat bekerja, profesionalisme, personaliti seniman berjiwa besar ini sememangnya tiada tandingan. Realiti yang diakui anak saudara Allahyarham iaitu Razman Azrai atau Atai. Arwah Sudirman memang seorang yang baik, murah hati, ya. Kalau sekiranya peminat datang, dia akan sediakan makanan, minuman,
Kalau sekiranya artis-artis lama yang susah, dia akan beri duit. Atai juga berkongsi detik manis dan pahit yang dilalui Cok Man kesayangannya itu. Sewaktu beliau di Royal Albert Hall di London, di mana beliau rasa sangat bangga kerana dapat meletakkan Malaysia di peta dunia dengan menjadi penyanyi nombor 1 Asia. Dan saat yang paling pahit adalah sewaktu penceraian beliau, di mana beliau berkurung diri dalam bilik. Sehingga ke saat ini, Datuk Sudirman terus memberi inspirasi mendalam kepada jutaan peminat setia. Sampai sekarang saya memang simpan segala koleksi berkaitan dengan arwah. Saya wujudkan pelbagai platform lah untuk tribute pada Allahyarham Datuk Sudirman. Seolah-olah tidak lengkap sambutan Aidilfitri atau Hari Kebangsaan tanpa dilatari lagu-lagu dendangan Allahyarham Datuk Sudirman. Dari jauh ke pohon maaf, warisan, tanggal 31 dan tegakkan bendera kita terus menyuburkan jiwa dan memberi inspirasi besar kepada seluruh keluarga Malaysia. Tanggal 22 Februari 1992 terus abadi dalam libatan sejarah seni negara. Seluruh rakyat Malaysia tak akan pernah melupai pembergian anak kelahiran Temeloh Pahang ini pada usia 37 tahun. Kini, sebatang jalan di Pekan Temeloh, bumi kelahiran Allahyarham, mengabadikan nama besar beliau. Meski sudah 30 tahun jasad Datuk Sudirman bersemadi, RTM akan terus selamanya berbangga kerana melahirkan permata seni kebanggaan negara di pentas bintang RTM tanggal 11 Ogos 1976. Benar, salam terakhir telah diberikan Allahyarham. Namun, salam itu salam yang selamanya abadi di hati Malaysia. Fabian William, Berita RTM. Saudara, berita perdana edisi 27 Februari 2022 berakhir di sini. Terus dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.